Dia bebankan rakyat bang. Macam hari ni saya tengok Anwar bebankan rakyat. Dia kurangkan subsidi. Rakyat menderita ni, barang mahal. Ada sama tak bang macam 1997 ni? Pattern dia. Dia actually, Anwar ni, dia mula bebankan rakyat apabila dia jadi Menteri Pertanian. The first thing dia buat, dia abolish all the subsidi tau. Subsidi pertanian, subsidi perikanan. Dulu macam-macam subsidi untuk pertanian, untuk perikanan dan sebagainya. Subsidi baja, subsidi pukat, subsidi bubu, subsidi ini, subsidi itu. Termasuk even the established lembaga kemajuan ikan, even minyak diesel pun subsidi. Minyak diesel subsidi, air batu untuk bot nak pergi menangkap ikan subsidi. Bila Anwar jadi Menteri Pertanian, dia hapuskan subsidi dan apabila dia orang beritahu kata tapi the farmer and fishermen ni dua, kaum nelayan dengan kaum petani, they are right at the bottom of the economic ladder. Right at the bottom. So kalau kita ambil economic ladder tu, tangga ekonomi tu, dia orang di bawah sekali. So Anwar jawab, saya tak mau bangsa Melayu ni dikenal sebagai bangsa subsidi. Itu dia jawab. Saya tak mau. Tetapi seluruh dunia, the agriculture and fisheries punya industry is subsidized by the country, by the government. Seluruh dunia. Amerika tu tak ada subsidi ke? England ni tak ada subsidi ke? Semua ada subsidi. Negara maju pun ada subsidi. Bang. Ya. Saya ada baca sikit berkenaan dengan negara Ghana. Ghana ni dulu negara elok je. Bagi subsidi macam-macam pada rakyat. Tapi bila dasar dan polisi IMF ni dia orang ikut, akhirnya subsidi-subsidi ni dihapuskan dan negara dia collapse, pinjam dengan IMF. Pattern sama pattern lah bang. Dia macam ni. Mula-mula kita bankruptkan negara tu, dan bila negara tu dah desperate, kita masuk, kita bantu negara tu. So, mana dia samalah macam ni. Kita sakit sebab dibuat orang. Yang buat orang tu Tok Bomo tu. Tok Bomo buat kita sakit. Bila kita sakit cari Tok Bomo. Tok Bomo tu juga yang bagi berubat ke kita. Padahal kita sakit ni asal dia yang buat kita kan. Jadi so, Tok Bomo ni boleh makan. Jadi 1997 inilah yang berlaku dan Tun Mahathir berkeras juga tak nak pinjam IMF. Anwar bergaduh dengan Mahathir pasal George Soros. Inilah punca dia. Satu dari punca dia of course dia banyak ya. Anwar ni dia complicated sikit, manusia yang very complicated. Otak dia ni cara dia bercakap, you tengoklah pusing. You tanya pasal student, tanya pasal masa depan saya after I graduate from university, what is my future, how my career. Dia cerita pasal rasuah and this and that. So dia punya mind ni laju sangat. Dia bergerak ke depan sangat-sangat, kita tak boleh catch up dengan dia. But the most important issue is yang Mahathir menentang IMF punya solution, IMF punya formula. Kita kena, we have to revamp our political system and our social system. So we're not talking about economic system saja tau. Economic system satu, social system dua, economic system tiga. So the entire society, maknanya we must have what we call social re-engineering. Now dalam social re-engineering tu, institusi macam ITM tak boleh dah untuk orang Melayu saja. Dia kena untuk semua bangsa dan dia tak boleh kepada racial quota. Dia kena kepada meritokrasi. So kalau you dapat peperiksaan you dapat certain point, you masuk. Kalau you gagal, you keluar. The problem is, kalau meritokrasi, misalnya macam ITM tu dibuka kepada semua bangsa, kemungkinan besar 10% saja orang Melayu yang layak masuk ITM, 90% orang bukan Melayu. Ini hakikat kita kena terima. Orang Melayu lemah dari segi akademik. Cakaplah apa benda sekalipun, we have to admit the Malays are very weak. Masa Anwar
Menteri Pendidikan, ya. Anwar was Menteri Pendidikan. Dia orang buat survey tau. Dia orang buat macam satu poll, satu survey. Okey? Di kalangan murid-murid orang Melayu. The Malay students secondary school students lah. Sekolah menengah di Terengganu, Kelantan, ya. Dia buat survey tu, berapa peratus orang Melayu, Malay student menganggap yang pergi sekolah ni ada faedah. Less than 10% jawab dia orang nampak ada faedah. 90% rasa pergi sekolah ni tidak ada faedah. Sampai begitu tinggi dia punya poll. Maknanya the Malays do not see any value in education. Tapi kalau Chinese, kalau you buat survey, the value of education, 100% orang Cina akan sokong education. Dia nampak ada value untuk pergi sekolah. So, Tapi bang, inilah Tuan Mahdi cakap, masalah mentaliti orang Melayu ni, ialah macam sekarang cakap lah, pendidikan tak penting. Tapi ini yang dah, orang cakap dah terperangkap dalam minda orang Melayu lah. Dan hari ni pun masih ada, bukan tak ada. Jadi kalau kita cakap kita nak bagi metrokrasi, lagi apa pun tak dapat. Kalau kita ikut dasar dengan polisi apa yang dia orang nak ni, habislah Melayu, habis. It's gone. Kalau tak ada racial quota, orang Melayu akan jadi macam orang kulit hitam di South Africa. Ya. Dan Betul, orang bang. kulit, dan di South Africa tu, selain daripada orang kulit putih lah, ya. Orang kulit putih memanglah dia orang control the country's wealth, kan. Tapi orang kaya is from India and Pakistan, not local. Bang, saya Pakistan. saya dah sampai South Africa. Saya dekat South Africa saya ride motor. Sepanjang saya ride motor tu bang, otak saya berfikir. Saya tengok kenapa macam ni. Orang kaya rumah besar, orang putih. Orang kulit hitam ni rumah kecil. Pendatang Afrika tu rumah kotak, rumah pendatang lah. Jadi bila saya tengok kedai-kedai semua milik orang putih. Jadi betul lah abang cakap. Habislah. Walaupun hari ni Nelson Mandela ke siapa naik pun presiden dia, tetapi all the business semua dah tak ada dah. Everything gone. You pergi Mekah, you buat haji or you pergi umrah. Dia orang book the whole hotel tau. Satu hotel tu dia orang book, ya. Dia punya orang South Africa. But they are Indians tau. They are not African dari segi kulit hitam. They are Indians. They go there. Orang kulit hitam, tak boleh dia orang pergi duduk di tepi jalan. Tapi the whole hotel tu, satu hotel dia orang pajak tu, South African, ada bendera dia lagi kat situ, orang India. Tapi South African. So you see what's happened di South Africa. Kita akan jadi macam tu. Kita akan jadi macam tu kalau kita masih bertoleransi dengan apa yang Anwar nak buat lah. Berbilang kaum ni. Kan? Bang, berbalik pasal IMF tadi ni. Pasal dengan George Soros. Kalau saya tengok ni, dasar dan polisi IMF ni mana-mana semua mengurangkan subsidi. Dasar dan polisi IMF ni. Jadi sekarang ni pun nampak macam sama jugalah. Apa yang Anwar buat ni macam ke arah itu. Ditambah pula Ahmad Mazlan, kenyataan Ahmad Mazlan tempoh hari, saya tak tahu abang mungkin baca. Ahmad Mazlan keluarkan kenyataan ni bahawa dia tengah berbincang lah, bahawa IMF datang berbincang bagi tahu pendapatan kita kurang tapi banyak kos digunakan untuk bagi subsidi kepada rakyat. Jadi dia related lah bang. Anwar, IMF, George Soros.